Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teruja kebenaran. Ahli-ahli panel yang pastinya akan gigih melontarkan idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama bersuara dalam pertandingan forum remaja peringkat daerah Kubang Pasu Kedah. Saya Muhammad Amirul Amin bin Adnan akan bersama-sama warga dewan sekalian untuk mempengerusikan forum remaja kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengumpat terlebih dahulu maudu buah bicara forum remaja kita pada hari ini. Maudu forum kita berkisar tema cerpen bahasa dan sastera, iaitu bahasa dan sastera Melayu di persada antarabangsa. Mampukah menjadi realiti atau sekadar ilusi? Dunia macam pada menyaksikan kesal globalisasi di seluruh dunia mewujudkan fenomena bahasa Inggeris dimertabatkan sebagai bahasa antarabangsa kerana luasnya penggunaan bahasa tersebut di peringkat global. Menurut tokoh tersebut Cina, Prof. Wan Zhongdu, bahasa Melayu yang telah diperkenalkan dan dipelajari di China sejak zaman dinasti Ming telah menarik ramai orang di seluruh dunia untuk mempelajarinya. Sebab orang kata tak tumbuh tak melata, jika tak sungguh kami tak kata. Terlalu asyik saya berbicara tentang masa depan bahasa Melayu sehingga terlupa memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang kacak, belaka serta sungguh bergaya pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menerusi lebih mendalam topik pembincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudara Tuan Muhammad Yusri yang merupakan ahli panel yang pertama, tampan dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudara Tuan Yusri. Apa khabar saudara? Terima kasih saudara pengerusi, saudara Amirul. Alhamdulillah, kabar baik. Saudara bagaimana? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sihat walafiat dan syukur bersemangat untuk bicara tentang bahasa Melayu di persada antarabangsa. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli panel kedua kita. Nampak yakin dan tenang berada di sebelah kiri saya iaitu saudara Daniel. Apa khabar saudara Daniel? Alhamdulillah, sihat saja saudara pengerusi. Datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudara juga. Wah, bagusnya. Ya, sudah pasti saudara Lufi Husaini. Topik buah bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membicarakannya. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu saudara Lufi Husaini. Kacak bergaya orangnya. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicara. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik, maka saya berada di sini bersama-sama saudara dan para hadirin. Salam forum buat semua. Okey. Usai salah perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu bahasa dan sastera Melayu di persada antarabangsa. Mampukah menjadi realiti atau sekadar ilusi? Okey, untuk memulakan majlis, saya ingin menyemput ahli panel pertama, Tuan Muhammad Yusri, untuk memperjelaskan ciri-ciri keistimewaan bahasa dan sastera Melayu. Terima kasih saudara pengerusi, saudara Amirul, sidang hadiri dan ahli panel yang dihormati. Sungguh menarik soalan yang diajukan oleh saudara pengerusi tentang keistimewaan bahasa dan sastera Melayu. Apakah sebenarnya kekuatan bahasa dan sastera Melayu sehingga kita berani berbicara tentang usaha-usaha memperkasakan bahasa dan sastera orang kita hingga ke persada antarabangsa? Bermimpikah kita? Apakah keistimewaan bahasa Melayu berbanding bahasa-bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris? Saudara pengurusi ahli panel dan sidang hadirin, kita tidak bermimpi di siang hari kerana bahasa Melayu sebenarnya sudah sekian lama menjadi bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu sudah menjadi lingkuar perangkat daerah Kepulauan Melayu ataupun Nusantara. Zaman berzaman sejak abad ke-7 lagi. Bahasa Melayu menjadi bahasa pentadbiran rasmi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu yang besar serta luas jajahan taluknya meliputi Sumatera Java.
Semenanjung Tanah Melayu, Segantingkra dan Sri Lanka, maka bahasa Melayu juga turut disebarkan ke jajahan takluknya. Bahasa Melayu mengalami zaman kegemilangan dan diangkat jadi bahasa yang penting pada abad ke-12 atau abad ke-13 apabila Islam bertapak di Kepulauan Melayu. Penggunaannya semakin semarak dengan kemunculan Kerajaan Melayu Melaka yang terkenal sama ada di timur ataupun di barat. Seiring dengan pengembangan bahasa, kegiatan sastra juga berkembang pesat. Banyak buku terjemahan yang diterbitkan seperti Darul Mazlum, Serta Saudara atau tulisan asal seperti Sejarah Melayu dari Sulalatus Salatin. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Bayan Budiman. Jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu mendapat tempat di persada antarabangsa sejak sekian lama. Justru, mengapakah kita bersifat prejudis terhadap bahasa kita sendiri? Sikap kita tak ubah peribahasa, sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Fikir-fikirkanlah sidang hadiri yang dihormati, jangan kita menang sorak namun kampung kita tergadai. Sebaiknya kita terus mengorak langkah proaktif untuk mentabakkan bahasa di tanah tumpah darah kita. Seterusnya memperkuatkannya di seantero dunia. Terima kasih kembali semula kepada saudara pengerusi forum, saudara Amirul. Okay, sidang hadirin, terima kasih diucapkan kepada ahli panel pertama, Tuan Yusri. Sungguh terkesan di hati saya apabila mendengar bukti bercara tentang istimewanya bahasa dan sastra Melayu. Berdasarkan fakta sejarah, ternyata bahasa dan sastra Melayu bukan sahaja menyentuh hati penutur jati, malah dipelajari bahasa Ansen dan telah tersebar penggunaannya sehingga ke Eropah. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Daniel, tentang badan-badan yang terlibat dengan proses perancangan. Dipersilakan, Tuan Daniel. Ya, terima kasih saudara pengurusi majlis. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Persoalan daripada saudara pengerusi tentang tangan-tangan kekal yang terlibat dalam proses perancangan, perkembangan dan pemerkasaan bahasa Melayu mengingatkan saya terhadap peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka pada mulanya dikenali sebagai Balai Pustaka, merupakan badan kanun kerajaan yang ditubuhkan pada 22 Jun tahun 1956 dengan tujuan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. DBP juga diberikan kuasa autonomi untuk menyusun rancangan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra dan diberikan kuasa untuk menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku yang serupa dengan sektor swasta. Pelbagai aktiviti telah rancak dijalankan oleh DBP untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu. Dasawarsa ini, bahasa Melayu menjadi alat perhubungan moden pada abad ke-20. Pelbagai bentuk program dan aktiviti kebahasaan telah dilaksanakan seperti penerbitan buku ilmiah dan karya sastra, kerjasama bahasa Malaysia dan Indonesia serta penerbitan kamus yang melibatkan pembentukan kosakata dan istilah baru dengan pembendaharaan kata bahasa. Dalam mengukuhkan sinergi bahasa Melayu agar bertapak kukuh di tanah air sendiri sebelum disebarluaskan di peringkat antarabangsa, DBP telah mengadakan kolaboratif dengan agenda kerajaan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam dalam melaksanakan kursus kebahasaan untuk para penjawat awam. Kerjasama untuk melaksanakan pelbagai program dengan pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan iaitu GLC juga telah dilaksanakan, khususnya program yang memerlukan dana yang besar yang memerlukan kerajaan untuk mengurangkan kos. Dalam memperkembangkan bahasa Melayu di persada antarabangsa, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu atau MABM telah ditubuhkan pada bulan Julai 1997 untuk menjalankan aktiviti seperti penyelidikan bersama dengan pelbagai agensi dengan bidang bahasa dan persuratan Melayu di seluruh dunia. Secara tamsilnya, kerjasama antara DBP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI atau UC dengan Universiti Prince of Songkhla di Thailand telah menunjukkan jumlah peningkatan penggunaan bahasa Melayu
belajar di luar negara. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, demikianlah antara perkasa yang diimplementasi oleh badan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam proses mengembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Usaha yang dilakukan secara istiqamah ini menyuluh jalan buat kita menggerakkan usaha keluar daripada kepompong dunia sendiri dan menerobos dunia sejagat yang lebih luas. Sekian, saya serahkan kembali kepada saudara pengerusi forum. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudara ahli panel kedua, saudara Dania, berhubung peranan badan yang terlibat dalam proses perancangan, pengembangan dan pengesahan bahasa dan sastera Melayu. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua, siapalah yang dapat menafikan bahawa bahasa dan sastera Melayu pada hari ini telah mempunyai tempat di persediaan antarabangsa dengan inisiatif dan komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada ahli panel ketiga, saudara Lutfi, tentang permasalahan dan kekangan yang terpaksa kita hadapi. Okey, dipersilakan saudara Lutfi. Terima kasih saudara pengurusi forum. Rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tak bergelora. Hidup ini ada pasang surutnya, ada kala kita berada di atas dan ada kala kita berada di bawah. Demikian halnya dengan bahasa dan sastra Melayu. Indah dan manis saat mengimbau mekarnya bahasa dan sastra kita, namun pahit dan getir juga saat mengenang kuncupnya bahasa dan sastra kita di mamah ancaman globalisasi sehingga mengikis jati diri anak bangsa. Isu tentang perdaulatan, pemekasan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu tidak pernah lekang dalam mewarnai isu-isu semasa. Bahasa Melayu dilihat semakin dipinggirkan dalam mengharungi dunia globalisasi. Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dapat disangkal atau dipertikaikan oleh sesiapa pun kerana telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Namun dalam dunia realiti abad ke-21 ini, bahasa dan sastra Melayu mengalami pelbagai cabaran. Antara cabaran perdana bahasa dan sastra Melayu ialah sikap masyarakat yang memandang rendah Melayu sebagai bahasa kelas kedua sehingga malu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahasa Melayu ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan, lantas bahasa Inggeris dianggap bahasa yang menggambarkan keelitian penuturnya. Maka cabaran utama kita ialah menyuburkan jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda supaya menyedari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuah ini. Manakala bahasa Inggeris mempunyai fungsi khusus sebagai bahasa untuk mendapatkan intipati ilmu yang masih belum kita jana dalam masyarakat dan tamadun Melayu. Rentetan daripada pengaruh bahasa Inggeris yang mula mendominasi komunikasi, wujudlah isu bahasa rojak. Apabila membicarakan bahasa rojak, kita tentulah merujuk bahasa bercampur aduk yang digunakan dalam tulisan dan juga lisan. Dalam Majlis Perasmian Bulan Bahasa Kebangsaan BBK 2012 pada 11 Oktober 2012, mantan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia berkata, penggunaan bahasa rojak akan beransur-ansur menghakis kekuatan sesuatu bahasa. Kenyataan pemimpin nombor 2 negara itu tidak harus dipandang remeh. Penggunaan bahasa rojak sudah semakin sebati dan menjadi barah bahkan bagai api di dalam sekam yang membakar senyap sehingga merosakkan kekuatan bahasa Melayu. Dalam pada itu, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu juga turut mengalami turun naik dan pasang surutnya seiring dengan pembangunan negara yang menyaksikan Malaysia berubah daripada sebuah negara berasaskan pertanian dan perlombongan berkembang menjadi negara perusahaan dan perindustrian. Dunia korporat menyaksikan bahasa Inggeris mendapat tempat yang meluas di firma-firma dan syarikat-syarikat besar yang rata-rata menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan rasmi syarikat. Hal ini menyebabkan bahasa Inggeris mempunyai nilai komersial yang tinggi sehingga ketakutan dan kegusaran timbul apabila anak-anak kita dikatakan tidak dapat menguasai bahasa Inggeris kerana kononnya sistem pendidikan kebangsaan yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah membantutkan usaha mempelajari bahasa Inggeris dengan berkesan. Rentetan daripada itu, tanpa menimbang tarikh usaha pemimpin terdahulu, mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, melalui laporan Razak pada tahun 1956, laporan Rahman Talib pada 1960 yang membawa kepada tergubalnya Akta Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1991 dan diperteguh melalui Akta Pendidikan 1996. Atas dasarkan pihak tertentu, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dikecilkan dengan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau PPSMI. Jelaslah pada hari ini, bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan fungsinya sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Selain itu, bahasa Melayu juga menerima ancaman globalisasi sehingga wujudnya fenomena bahasa rojak dan pencemaran bahasa.
Setakat ini sahaja sidang harian saya. Serahkan kembali sebab saudara pengurusi forum. Okey, terima kasih kepada ahli panel ketiga Saudara Lutfi yang telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu sama ada dalam penggunaannya secara rasmi atau penggunaan dalam pekerja. Maka selain membicarakan cabaran, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita tentang perkasa-perkasa yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi cabaran bahasa Melayu terutamanya pada era globalisasi ini. Saya mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel pertama iaitu Saudara Tuan Yusri tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama di antarabangsa. Dipersilakan Tuan Muhammad Yusri. Terima kasih kepada saudara pengerusi forum, saudara Amirul. Menjawab persoalan saudara, kita harus mengakui kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Saya teringat pendapat ahli panel kedua, saudara Daniel, yang ada menyebut peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan bahasa dan sastera Melayu. Bukan begitu, saudara Daniel? Ya, betul tu saudara Yusri. DBP sebagai badan kanun kerajaan saya kira telah memainkan peranannya untuk memperkembangkan dan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu terutama dari aspek penerbitan buku-buku dan majalah bahasa Melayu. Oh, maksud saya semua ahli panel pertama mungkin boleh membicarakan tentang kerajaan yang boleh meletakkan bahasa Melayu di sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan paling penting bahasa wahana pemikiran tinggi dalam masyarakat berilmu di negara kita. Baiklah saudara pengurusi, saya teruskan kupasan berhubung dengan peranan kerajaan. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, laporan Razak 1956 dan laporan Rahman Talib 1960 yang telah dimaktub dalam Akta Pelajaran 1961 dengan jelas menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Dasar pelajaran kebangsaan telah melahirkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Dan bermula dari tahun 1983, penuntut yang memasuki pusat-pusat pengajian tinggi telah menerima penuh seluruh pendidikan mereka dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bentuknya telah disempurnakan dengan berupaya memperkatakan apa-apa sahaja bidang yang wujud dalam kehidupan rakyat Malaysia. Dasar bahasa kebangsaan telah meletakkan bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu tinggi. Profesor Wan Hashim Wan Teh dari Universiti Malaya mengatakan bahawa perjuangan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara telah tiba di kemuncaknya apabila bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan sehingga ke universiti. Demikianlah apabila bahasa Melayu sudah dimartabatkan di negara sendiri, dijunjung tinggi oleh bangsa dan rakyatnya sendiri, maka barulah kita yakin untuk melangkah membawa bahasa Melayu ke pesada antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya tentang peranan kerajaan dalam memastikan bahasa Melayu. Kembali kepada saudara pengerusi forum. Terima kasih Saudara Tuan Yusri, sungguh besar peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan ya Saudara Daniel. Ternyata dasar kebangsaan telah berjaya meletakkan bahasa Melayu ke tempatnya sehingga kita dapat menggunakan bahasa Melayu dengan sepuluh hati dalam medan buah bicara ini. Tak begitu ahli panel semua? Ya, benar itu saudara Amirul. Hari ini merupakan antara usaha yang dilaksanakan pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bukan itu saja, di peringkat antarabangsa, Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu atau PABM telah diadakan sejak 8 tahun yang lalu. PABM dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Kementerian Pelancongan, manakala AG Bestari Events Sendiran Berhad dilantik selaku pengurus acara dan bertindak sebagai Sekretariat PABM. Kabinet Malaysia dalam mesyuaratnya pada tahun 2008 telah bersetuju untuk memberikan penarafan projek nasional kepada PABM bersesuaian dengan prestisnya sebagai satu-satunya acara pidato bahasa Melayu yang terulung di dunia. Jelaslah di sini usaha pengantarbangsaan bahasa Melayu turut menjadi agenda pihak kerajaan melalui penaungnya YAB Perdana Menteri Malaysia.
Nampaknya saudara mengingatkan saya kepada kepetahan gadis manis dari negara matahari terbit bernama Hatsune Yanai, berbicara tentang makna kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dan menjadi juara pidato antarabangsa, kategori antarabangsa di PICC Putrajaya pada bulan Mac yang lalu. Wah, saudara ahli panel ketiga terkenal seseorang nampaknya. Sedikit terkenang kerana semua peserta dari pelbagai negara di dunia berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan pidato masing-masing. Tak mengapa saudara, saya memahami isi hati saudara. Terima kasih kepada ahli panel kedua dan ketiga atas pandangan saudara masing-masing. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada saudara panel kedua, saudara Daniel, memberikan pandangan tentang saudara tentang peranan yang dimainkan oleh pihak pertubuhan, bukan kerajaan dalam media korporat atau di luar negara. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi forum, saudara Amirul. Membicarakan tentang peranan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, badan korporat dan media dalam memperkasa bahasa dan sastra Melayu, saya tertarik dengan kerjasama yang turut diberikan oleh badan bukan kerajaan iaitu GAPENA atau Gabungan Penulisan Nasional. GAPENA yang ditubuhkan pada 23 Oktober 1970 dulu. Hakikatnya peranan Gabungan Penulis Nasional ini dalam membangunkan bahasa dan kesastraan Melayu di negara kita tidak boleh dipandang remeh. GAPENA telah berjaya menggabungkan semua penulis tanah air untuk berkarya, melaksanakan pelbagai pertandingan, sayembara, seminar, wacana ilmu, diskusi dari semasa ke semasa untuk mencari formula terbaik, mengembangkan bahasa dan sastra Melayu baik di dalam negara maupun di luar negara. GAPENA juga bekerjasama dengan erat untuk menerbitkan karya agung penulis tersohor dan sastrawan negara seperti Abdullah Hussein, Shannon Ahmad, Usman Hawang, Kemala, Arinawati, Ahmad Said dan lain-lain. Apa yang lebih menarik lagi, badan korporat dan pihak swasta turut juga memainkan peranan dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu. Contohnya, GAPENA telah menjalin kerjasama erat dengan syarikat ESO untuk menjana hadiah sastra GAPENA ESO selama 20 tahun. Manakala Bank Bumi Putra Commerce juga pernah memberikan tajaan selama 4 tahun. Saudara pengurusi dan ahli panel sekalian, dalam pada itu, pengembangan bahasa Melayu di sektor swasta juga telah dilaksanakan melalui gerakan bahasa kebangsaan sektor swasta pada tahun 1996. Antara program yang dilaksanakan ialah kempen penggunaan bahasa kebangsaan, pemantauan penggunaan bahasa kebangsaan di sektor swasta, khidmat nasihat bahasa, khidmat pengeditan dan penterjemahan dokumen perniagaan dan bahasa, juga penganjuran kursus bahasa. Saya berpendapat sejak digerakkan pada tahun 1996 dulu, secara beransur-ansur telah tampak kepekaan pihak swasta tertentu untuk ikut serta melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai contoh, Persatuan Linguistik Malaysia dan beberapa badan bukan kerajaan yang lain telah berhasil memperteguh ciri bahasa lisan formal bagi bahasa Melayu, terutama apabila penggunaannya di stesen televisyen Malaysia Berhad atau TV3 membentuk citra istimewa bagi bahasa Melayu lisan rasmi. Bukan begitu, saudara pengurusi dan ahli panel? Ya, saya sependapat dengan ahli panel kedua. Bagaimana pandangan ahli panel yang lain? Saya bersetuju pada hari ini penggunaan bahasa Melayu di media massa, terutamanya media cetak dan media elektronik, sangat mementingkan aspek kebakuan, tak kira sama ada dari aspek sebutan dan tata bahasa. Ya, benar itu. Hal ini sudah pasti merupakan indikator bahawa bahasa Melayu yang seragam sedang digunakan dan hasrat mengantarabangsakan bahasa Melayu yang akan tercapai. Terima kasih kepada ahli-ahli panel. Seterusnya, saya ingin meninjau pandangan ahli panel ketiga tentang peranan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu. Terima kasih saudara Amirul, pengurusi forum kita pada hari ini, serta sahabat ahli panel dan sidang hadirin. Membicarakan peranan negara serantau rumpun Melayu, saya memetik kata-kata Datuk Dr. Awang Sarian yang menyatakan dari aspek wibawa bahasa, kedudukan dan peranan bahasa Melayu tidak seharusnya terbatas pada peringkat negara semata-mata. Bahasa Melayu perlu diangkat menjadi bangsa serantau
dan antarabangsa yang diiktiraf sebagai salah satu bahasa penting di dunia. Dalam hal ini, DBP perlu memanfaatkan prasarana dan mekanisme sedia ada, terutama yang melibatkan hubungan dan kerjasama antara negara seperti Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia Malaysia, MABIM, MABBIM, Majlis Sastra Asia Tenggara, MASTERA dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, MABM. Upaya perancangan dan pengembangan bahasa Melayu ke peringkat serantau dan antarabangsa yang dikongsi wawasan pelaksanaannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Malaysia semasa pimpinan Datuk Haji Aziz Rahman, DBP Brunei di bawah pimpinan Datuk Paduka Haji Alidin bin Haji Osman dan Pusat Bahasa Indonesia yang diketahui oleh Dr. Hassan Alwi telah dilakukan dengan jayanya. Kerjasama ketiga-tiga institusi dengan pelbagai pihak, kerajaan dan agensi-agensi lain yang berkaitan, maka telah timbul satu keyakinan dan komitmen bahawa bahasa Melayu mampu dibangun dan dikembangkan menjadi bahasa yang berwibawa sama ada di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa. Suatu yang membanggakan melalui kerjasama tersebut, Pusat Pengajian Bahasa Melayu pertama ditubuhkan di Universiti Leiden, Belanda pada tahun 1897, telah menerima seorang profesor bahasa Melayu pada tahun 1992 melalui program Kerusi Pengajian Bahasa Melayu oleh Kerajaan Malaysia. Kerusi Pengajian Melayu juga telah ditubuhkan di Universiti Victoria, Wellington, New Zealand dan di Universiti Beijing. Demikianlah bagaimana kerjasama serantau membawa manfaat kepada perkembangan bahasa dan sastra Melayu di peringkat antarabangsa. Kembali kepada pengerusi forum. Okey, terima kasih kepada Saudara Lutfi. Sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel tersebut membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Pengerusi, sahabat panel dan sidang hadiri, bahasa jiwa bangsa, rosaklah bahasa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayo kita lestarikan perjuangan mempertabatkan bahasa ketahanan. Akhir kalam daripada saya, hasrat mengantarabangsakan bahasa Melayu bukanlah angan-angan Mak Jenin atau impian di awang-awangan. Dengan izin Allah, iltizam padu dan komitmen jitu daripada semua pihak, kerajaan ataupun rakyat, termasuk kita generasi muda, walau masih setahun jagung, darah setampuk pinang, mari kita usahakan yang terbaik buat bangsa, bahasa dan bangsa kita. Sebagaimana sahabat ahli panel yang lain, pendirian dan rumusan saya juga serupa walau tidak sama. Membujur lalu melintang patah, sekali kita mara, pantang kita berundur. Perjuangan memartabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu ialah perjuangan luhur dan suci demi kesinambungan warisan bumi tercinta. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan buah bicara daripada semua ahli panel kita tentang pengantarabahasaan bahasa Melayu, realiti atau sekadar ilusi. Tuntasnya, pula air kerana pembentong, bulak kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dalam usaha tanpa kena erti jemu. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat rasa lagunya? Maka hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa akan menjadi realiti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu pengantarabangsaaan bahasa Melayu ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu bahasa, selanjutnya membantu meletakkan bahasa Melayu di pesada antarabangsa. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki dan sampai ke puncak, kita telah sampai ke hujung bicara, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum remaja hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini melanjutkan serta mengundurkan diri. Sekian, terima kasih dan salam satu Malaysia.